Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan masa yang Allah kurniakan kepada kita pada malam ini, mudah-mudahan dikira sebagai satu amal salah dalam hidup kita, agar perkara yang kita pernah buat, perkara yang pernah kita lakukan dalam hal keadaan yang tidak baik, maka amalan ataupun apa yang sedang kita buat pada saat ini menjadi penghapus kepada perkara-perkara yang tidak diradai Allah yang pernah kita lakukan dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Sekalian jamaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan tuan-tuan maklum bahawa kita sedang melalui satu zaman yang agak susah untuk kita membina iman dan Islam kita. Kita sedang melalui satu zaman yang agak sukar untuk kita mempertahankan iman dan Islam kita. Sebab itu kita kena bersungguh-sungguh agar iman kita ini dapat kekal sehingga akhir hayat kita, dan kita dapat mempertahankan iman dan Islam kita sehingga akhir hayat kita dapat beramal dengan agama sehingga akhir hayat kita. Sekalian yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya ingin mengingatkan diri saya dan sekalian yang hadir. Maka kita bersungguh-sungguhlah untuk kita melaksanakan 8 perkara yang seolah-olah kita mengambil ringan terhadapnya. Yang pertama, iaitu kata ulama, maka bersungguh-sungguhlah untuk kita menyelesaikan hutang-hutang kita. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita menyelesaikan segala hutang-hutang kita, kerana zaman ini zaman yang umur ini tidak panjang, zaman yang Nabi kata umat akhir zaman ini umurnya agak singkat. Jika mana kita mati dalam keadaan masih kita tersangkut dengan hutang piutang ini, maka saat itu Nabi kata roh kita tergantung-gantung di sana
orang yang memberi hutang ataupun orang yang kita berhutang itu akan menuntut hutang dia. Sebab itu kita kena bersungguh-sungguh untuk kita menyelesaikan segala hutang piutang kita selama mana kita ini diberikan masa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia kalau kita hutang orang, kita boleh bayar dengan duit. Tapi di akhirat jika kita mati bawa hutang yang banyak, maka kita akan bayar dengan amal saleh kita. Masalahnya amal saleh kita tak banyak. Macam mana kita nak bayar? Kalau kita tak boleh bayar, maka segala kesalahan itu disucikan oleh Allah dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ada menyatakan orang yang mati berhutang pada zaman Nabi tak mau semayangkan. Tuan-tuan, membayar hutang ni adalah wajib. Jangan kita ambil ringan. Jangan kita tidak mengambil berat dalam masalah ni. Berusahalah untuk kita membayar segala hutang-hutang kita. Kerana Nabi kata khairukum ahsanukum qada'a, iaitu sebaik-baik orang, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik membayar hutangnya. Janganlah kita, tuan-tuan, kita ini ambil ringan masalah ni. Semayang kita tak banyak, puasa kita tak banyak, amal ibadat kita tak banyak, tapi kita tak lepas nak masuk syurga disebabkan hutang ni dah. Kita tersangkut nak mendapat nikmat syurga Allah disebabkan hutang ni dah. Tuan-tuan, kalaulah kita ni ada masa, maka tolong fikir sejenak daripada kita mula akil balik sampai sekarang. Ada tak masih ada hutang-hutang yang kita belum selesaikan? Perkara yang paling kita takuti adalah hutang yang kita lupakan. Hutang yang kita lupakan, tetapi orang yang memberi hutang ini masih mahu menuntut kepada kita. Dan mereka tidak menghalalkan hutang tersebut. Kita takut, kita terkejut besok di akhirat. Ya Allah, kenapa aku tak boleh nak masuk syurga? Malaikat tahan kita. Dan orang yang kita hutang akan menuntut di hadapan Allah untuk menyelesaikan hutang-hutang yang pernah kita berhutang semasa kita hidup. Maka berusaha bersungguh-sungguh untuk kita menyelesaikan segala hutang piutang kita. Kedua, bersungguh-sungguh untuk kita mempelajari Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Kerana apa, tuan-tuan? Maka Al-Quran inilah antara kekuatan orang Islam. Tiga perkara menjadi kekuatan dan kegerunan pada hati-hati orang-orang kafir. Jika mana kita ada tiga perkara ini, tuan-tuan, di dalam diri kita dan kita istiqamahkan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua semayang malam, yang ketiga kita istiqamahkan zikrullah. Tetapi jika tiga perkara ini mula hilang di dalam diri-diri umat Islam, maka tunggulah saat umat Islam itu akan diinjak-injak. Tunggulah saat umat Islam itu akan diperlekehkan. Tunggulah saat umat Islam itu akan dihina, kerana
di dalam hati orang-orang kafir tidak ada kegerunan kepada orang-orang Islam. Kerana saat itu diberitahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sampai satu zaman umat Islam ini ramai, Nabi kata bagaikan buih di lautan. Tetapi Allah mengangkat kegerunan pada hati orang-orang kafir. Umat Islam tidak digerun pada masa itu. Umat Islam mula diinjak dan dihina pada masa itu. Agama Islam pada masa itu mula dihina dan diinjak, seolah-olah kita sedang diperbudakkan, kita sedang diperkotak-katikkan. Walhal umat Islam pada ketika itu, kata Nabi, terlalu ramai seumpama buih di lautan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dalam jiwa kita, dalam diri kita, kita telah tinggalkan 3 perkara itu. Yang pertama, Al-Quran. Kita tidak tadabbur Al-Quran. Kita tak mau menghayati Al-Quran. Kita tidak mahu mengikuti dan melaksanakan Al-Quran di dalam diri kita. Kedua, disebabkan kita tidak mahu bangun malam. Kita tidak mahu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita terlalu alpa dan lalai sehingga kan kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa yang perlu kita buat? Tuan-tuan, Nabi suruh kita jadi orang yang baik. Tatkala sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu ke umat Islam pada saat itu. Nabi kata, mahukah kalian aku beritahukan sebaik-baik dan seburuk-buruk orang di kalangan kalian? Mereka terdiam. Sahabat terdiam pada masa itu. Nabi kata, jadi orang macam ni. Apa dia? Iaitu tatkala kita bersama dengan orang Islam, maka orang Islam di keliling kita mendapat manfaat dan kebaikan. Dan keburukan kita dijaga, kata Nabi. Orang tak bongkar buruk kita. Tetapi kalau kita bersama dengan mereka, maka kita beroleh kemanfaatan dan kebaikan. Kemanfaatan dan kebaikan itu khususnya pada agama. Tuan-tuan, Nabi suruh kita jadi orang macam ni. Jika kita berada di kalangan umat Islam, maka umat di sekeliling kita menjadi bertambah baik. Dan kita menjadi bertambah baik, Nabi kata. Dan keburukan kita dijaga, kata Nabi. Itulah orang baik. Itulah orang yang bagus. Tapi nak duduk tempat tu susah, tuan-tuan. Sebab zaman ini zaman ramai orang rosak. Saya selalu bercakap di dalam kuliah saya, sakit zahir semua orang kesian. Tetapi ketika batin kita sakit, tak siapa peduli yang kita. Sombong kita 50 tahun bersarang di dalam hati kita. Ujub, riak 50 tahun bersarang di dalam hati kita. Rasa cukup dengan akhirat, rasa bagus dan rasa baik bersarang 50 tahun. Tak ada siapa nak tegur, tuan-tuan. Tak ada siapa nak ambil tahu. Tak ada siapa nak bantu kita. Tak ada siapa nak tolong kita.
dan tak ada siapa nak memberikan cadangan ubat kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, tatkala pada masa itu kita rasa kita orang baik, kita rasa kita dah duduk tempat orang baik, rupanya tuan-tuan, tatkala datang ujian daripada Allah, pada masa itu baru kita sedar, aku ni bukan lagi orang baik, aku tak mampu jadi orang baik. Kadangkala seorang anak apabila didatangkan ujian, kesakitan seorang ayah dan seorang ibu, baru dia tahu dia tak boleh jadi anak yang baik. Ketika datang ujian daripada seorang kawan, baru dia tahu dia belum jadi insan baik. Ketika datang ujian dalam kehidupan, baru dia sedar dia belum jadi orang baik. Tuan-tuan, kita bersungguh-sungguhlah untuk didik diri kita. Bersungguh-sungguh untuk kita bermujahadah untuk menuju ke arah kebaikan. Zaman ni tuan-tuan bukan zaman 20 tahun dulu. Zaman ni tuan-tuan, zaman yang disebut oleh Nabi zaman fitnah. Fitnah ini, apa kata ulama, fitnah ini termasuklah agama menjadi fitnah. Kita nak beramal dengan agama diuji. Harta menjadi fitnah, kaum karabat menjadi fitnah. Ini yang disebutkan oleh ulama. Iman menjadi ujian di dalam zaman ini. Kalau kita tak bersungguh-sungguh tuan-tuan mempertahankan iman, Islam, ruh, qalbun kita, kita akan tewas, kita akan jatuh, kita akan rebah pada lembah kehinaan, lembah kemaksiatan, lembah kebinasaan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa yang kita kena bersungguh-sungguh, maka ulama sebutkan kepada kita bersungguh-sungguh jadi suami yang paling baik di dalam keluarga. Kenapa tuan-tuan? Ada hadis riwayat daripada Tirmizi, Nabi kata, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Nabi kata, wa ana khairakum li ahli. Tuan-tuan, benda ni dengar senang, tapi nak buat susah. Antara sebab kita tak boleh masuk syurga, sebab tempat kita sebagai suami dan ayah, tuan-tuan. Kita ingat kita dah bagi makan selesai, besok mereka akan dakwa kita. Anak perempuan kita akan dakwa kita, isteri kita akan dakwa kita. Tuan-tuan, kita belum berjaya jadi suami yang baik. Seorang maula Nabi yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ketika sahabat bertanya kepada dia, wahai maula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah tak engkau dengar Nabi tinggikan suara kepada isterinya dan anaknya? Dia kata, selama aku berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah naikkan suaranya pada isteri dan anaknya. Tuan-tuan, sebab itu Nabi kata, akulah sebaik-baik suami pada ahliku, kata Nabi. Tuan-tuan, kahwin ni senang, tapi nak jadi ayah yang baik susah. Tuan-tuan, kahwin ni mudah, nak jadi suami yang baik susah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, dah berapa lama kita tak nasihat isteri kita?
Dah berapa lama kita tak tegur isteri kita? Dah berapa lama kita tak ingatkan isteri kita? Dah berapa lama kita tak ingatkan anak laki-laki dan perempuan kita? Dah berapa lama kita dah tinggalkan anak dan isteri kita? Tuan-tuan, besok di akhirat zaman dakwa-dakwi, isteri dakwa suami, anak-anak dakwa ayah. Sebab itu kalau kita nak kata kita orang saleh, Nabi suruh tengok ahli kita. Kalau ahli kita kata kita orang saleh, selamat. Kemudian Nabi suruh pergi kepada jiran kita. Kalau jiran kita kata kita saleh, selamat. Sebab itu tuan-tuan, tanya diri kita. Jangan tengok orang lain dulu. Kita tengok diri kita. Kita tengok diri kita. Tengok dalam-dalam. Tengok baik-baik. Dah berapa lama aku tinggalkan isteri aku? Dah berapa lama aku tak ingatkan isteri aku tentang Allah dan Rasul? Tuan-tuan, kita semayang malam sendiri. Kita tak ajak pun isteri kita semayang malam. Kita semayang malam sendiri. Kita tak beritahu, tak ajak pun anak kita semayang malam, yang laki-laki dan perempuan. Apa yang saya nak bagi tahu tuan-tuan? Tuan-tuan nak masuk syurga sendiri ke? Tuan-tuan nak lepas neraka sendiri ke? Tuan-tuan nak masuk syurga sendiri ke? Tuan-tuan nak biarkan isteri tuan-tuan? Tuan-tuan nak biarkan anak tuan-tuan? Tuan-tuan nak biarkan cucu tuan-tuan? Tuan-tuan nak lepaskan diri kita sahaja? Tuan-tuan jangan macam tu tuan-tuan. Nabi ajar kita sayangkan isteri dan anak-anak kita. Tuan-tuan, dalam dunia ni, kalau anak kita mati, kita nangis. Kalau isteri kita meninggal, kita menangis. Tapi menangis kejap tuan-tuan, sebulan kita dah lupa. Tetapi di akhirat kita akan terus bersedih kerana melihat ahli keluarga kita diazab oleh Allah berpuluh-puluh tahun. Tuan-tuan pernah dengar hadis kan? Seorang anak yang mati kecil, dia takkan nak masuk syurga. Tiap-tiap hari dia minta dengan Nabi. Tiap-tiap hari dia suruh Nabi, dia minta dengan Nabi, tolong bagi tahu dengan Allah. Tolong minta dengan Allah, ya Rasulullah, lepaskan ayah kami, lepaskan ibu kami. Tuan-tuan pernah dengarkan hadis tu? Tuan-tuan, di akhirat seorang anak yang mati kecil, dia tunggu ayah dan ibunya supaya lepas daripada neraka Allah. Ini akhirat tuan-tuan, yang saya bagi tahu ini akhirat. Sebab itu jangan tinggalkan isteri kita, jangan tinggalkan anak-anak kita. Dalam kita berbuat kebaikan, tolonglah pegang mereka. Tolonglah kita bangun bersama isteri dan anak-anak. Jangan biarkan mereka, tuan-tuan. Saya ingatkan perkara ini sekali lagi. Jangan nak masuk syurga sendiri. Masuklah syurga dengan isteri dan anak-anak. Dalam dunia ni, kalau mereka tinggalkan kita, sedih kita tuan-tuan. Dalam dunia ni, kalau anak tinggalkan kita, sedih kita. Kalau isteri tinggalkan kita, sedih kita. Bagaimana kalau mereka ini ditinggalkan, kita masuk ke syurga, tetapi kita tinggalkan ke dalam neraka Allah isteri dan anak-anak kita. Tuan-tuan, fikir-fikirkanlah perkara ni. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kemudian kata ulama, bersungguh-sungguhlah menjadi orang yang baik akhlaknya dan menuntut ilmu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam hadis riwayat Ahmad,
Nabi kata apa? Nabi kata sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya apabila mereka ini menuntut ilmu. Bila dia dah belajar, bila dia dah mengaji lama, akhlaknya jadi baik. Tuan-tuan, kalau tak silap saya, dalam surah Al-Fathih, kalau tak silap ayat 29, yang mana Allah sebut tentang simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kalau tak silap ayat dia macam tu. Orang beriman ni tuan-tuan akan zahir cahaya pada wajah mereka. Dalam tafsir Ibn Kathir disebut, Ibn Abbas menjelaskan yang disebut, yang dikatakan min atharis sujud ini pada wajah-wajah mereka, iaitu akhlak yang baik. Tuan-tuan, semakin kita buat ibadat, semakin kita jadi baik. Semakin kita menuntut ilmu, kita semakin jadi ayah yang baik. Semakin kita menuntut ilmu, kita menjadi suami yang baik. Semakin kita menuntut ilmu, kita menjadi kawan yang baik. Semakin kita menuntut ilmu, kita menjadi manusia yang baik. Tuan-tuan, tapi kalau dalam hidup ni kita tak pernah berubah. Kalau kita pemarah, terus pemarah. Kalau kita pengumpat, terus pengumpat. Kalau kita pedengki, terus pedengki. Kalau kita pemalas, terus pemalas. Malas apa tuan-tuan? Orang tak pernah malas dengan dunia ni. Kita tak pernah berhenti fikir dunia sampai sekarang. Tapi kita telah berhenti memikirkan akhirat. Kita malas dengan akhirat. Kita bertangguh dengan akhirat. Tetapi akhirat tidak bertangguh menuju kepada kita. Kita tangguh untuk melaksanakan akan amal-amal akhirat. Tetapi akhirat sedang menuju kepada kita. Sehari demi sehari, sedetik demi sedetik. Akhirat tidak pernah berhenti untuk menuju ke arah kita, tuan-tuan. Tetapi kita telah lama berhenti menuju kepada akhirat. Kita tangguhkan nak buat baik. Kita tangguh nak jadi orang baik. Kita tangguh dan terus tangguh. Tuan-tuan, petang tadi saya bercakap dengan anak-anak saya yang bawa kamera ni. Saya kata apa? Saya kata adab mendahului ilmu. Adab mendahulu ilmu. Lalu mereka tanya, kalau kami datang lewat sembahyang Jumaat, boleh tak kami langkah orang untuk ke depan? Saya jawab mudah ya tuan-tuan, siapa suruh datang lambat? Padahal depan tu kosong. Betul kata saya. Tetapi setiap manusia yang kamu langkah ini, apakah mereka redha dengan apa yang kamu buat? Tuan-tuan, orang yang kita langkah ni orang tua, tuan-tuan. Orang yang kita langkah peha-peha mereka ini, kita tidak tahu apakah mereka ini orang alim. Orang yang kita langkah ini, tuan-tuan, apakah mereka ini orang yang banyak beramalnya? Tuan-tuan, kalau orang ada adab, dia sanggup duduk di belakang. Kerana Nabi kata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Guru saya ajar macam tu, tuan-tuan. Orang tidak nilai kamu dan Allah tidak pandang kamu jika mana akhlak kamu jahat. Sebab itu sampai sekarang Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenali di seluruh pelosok dunia
orang Islam kaji, orang kafir kaji. Siapakah Muhammad? Orang kafir kaji tentang diri Sayyiduna Muhammad. Mereka mendapati akhlaknya cukup baik. Tuan-tuan, ketika kita tak ada akhlak, alimlah macam mana, kayalah macam mana, hebatlah macam mana, satu hari kita akan dijatuhkan oleh Allah di dunia lagi. Kita tidak payah tunggu di akhirat, tetapi Allah akan hinakan kita di dalam dunia. Tuan-tuan, seorang ayah kena ada adab dengan anak dia. Seorang guru kena ada adab dengan anak dia, dengan anak murid dia. Tuan-tuan, jangan kata anak aku kena jaga adab dengan aku dan aku tak jaga adab dengan anak aku. Tuan-tuan, seorang guru dia kata aku guru, murid aku kena jaga adab dengan aku, dan seorang guru dia tak perlu jaga adab dengan muridnya. Salah. Kalau kita buka taklim muta'alim, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Ayyuhal Walad, dekat situ ada, tuan-tuan, adab orang mengaji, adab murid, adab guru, adab dengan kitab, adab sesama penuntut ilmu. Tuan-tuan, kalau nak berkat dalam ilmu, jaga adab. Jangan ada kesombongan dalam hati kita, akulah yang paling pandai, akulah yang paling bagus. Sampai masanya kita akan berada pada hakikat diri kita yang sebenar, iaitu kita orang yang paling bodoh. Itu kata ulama, awal ilmu ni bodoh dan akhir ilmu ni bodoh. Kenapa awal ilmu bodoh? Orang bodoh ni dia rendah diri, tuan-tuan. Beda masa kita bodoh dulu, kita rendah diri, kita duduk jauh-jauh aja. Kalau ada majlis tahlil, kita duduk kat tangga, tuan-tuan, takut kena baca doa sebab aku ni bodoh. Tapi bila kita dah halim sikit, dah tahu sikit, kita mula bongkak dengan diri kita. Kita mula bangga dengan diri kita. Kita mula nak tunjukkan diri kita. Kita mula nak zahirkan diri kita. Salah. Semakin kita ada ilmu, kata ulama, semakin kita kenal. Aku ni bodoh, yang maha mengetahui adalah Allah. Saya ingat kalam ni, tuan-tuan, kalam yang disampaikan oleh guru saya. Masa saya disuruh balik oleh guru saya. Masa guru saya suruh balik, tuan-tuan, dia pesan dengan saya, aku wasiat kepada engkau dua perkara. Pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mengajarlah dan bukalah madrasah. Setiap kali saya ziarah, dia tanya, tuan-tuan, kau dah buka sekolah belum? Setiap kali dia tanya, saya datang jumpa dia, dia tanya tu je, kau dah mengajar belum? Dah buka sekolah belum? Saat dia wasiatkan kepada saya, tuan-tuan, dia kata mengajarlah balik. Saya kata, tuan, saya antara murid yang paling bodoh dalam ribuan murid tuan. Kenapa tuan wasiatkan kepada saya suruh mengajar, suruh buka sekolah? Saya ni bodoh, tuan. Banyak murid tuan lagi yang alim, yang mengaji dengan tuan 20 tahun. Saya tak apa tahun je duduk dengan tuan. Dia cakap apa, tuan-tuan? Sampai sekarang saya ingat. Dia kata, Ahmad, cuba engkau tunjukkan aku siapa insan yang paling alim di dalam dunia ini, yang melebihi akan ilmunya Allah.
Saya kata, saya tak jumpa lah. Saya tak tahulah Tuan. Maka itulah orang alim, dia kata. Saat engkau tak rasa engkau ada ilmu, dan saat engkau masih tidak lupa yang maha alim itu adalah Allah, maka inilah sifat orang yang bertakwa di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah. Nescaya golongan-golongan ini akan dikurniakan ilmu oleh Allah, seperti mana yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang bertakwa akan dikurniakan oleh Allah akan ilmu apa yang dia tidak tahu. Tuan-tuan, sebab apa ulama buat macam ni? Supaya kita tak sombong. Bila kita rasa kita ada, kita sombong. Macam harta. Bila kita rasa kita ada harta, kita sombong. Tapi cuba masa kita tak ada, kita rendah diri. Kita tak bongkar. Kita rasa malu. Aku tak ada duit. Aku miskin. Tapi cuba kita ada, kata sikit. Kita ada harta, kita ada duit dekat bank banyak, kita mula sombong, tuan-tuan. Itu yang Allah ajar kita. Kau kena sedar, apa yang ada pada engkau itu aku bagi. Ilmu ni aku bagi. Dulu kau bodoh, ada ilmu sikit-sikit ni aku bagi. Engkau sedarlah yang kau tu bodoh. Kau janganlah sombong, janganlah bongkar. Kau ingatlah, kau tu tak kuat. Mintalah tolong aku nak baca Quran, nak sembahyang malam, nak zikir, nak bersedekah. Kau jangan ingat kau ada duit, kau boleh bersedekah. Jangan. Jangan ingat tuan-tuan, kuat kita boleh bangun malam. Kita lupa minta tolong Allah. Sebab kita terlupa yang kita ni lemah. Sebab itu tuan-tuan, selalu saya ingatkan diri saya, kita ni selalu tinggalkan Allah. Kita ni tuan-tuan selalu tinggalkan Allah. Sebab kita rasa kita ada semua benda. Sebenarnya salah. Salah. Kita ada ilmu banyak, kita tak mampu buat apa-apa, tuan-tuan. Saya selalu cakap dalam kuliah, kita tahu banyak, tapi kita tak mampu buat apa-apa dengan tahu kita. Apa guna tahu ni, tuan-tuan? Apa guna tahu kita kalau kita tak boleh jadi apa-apa dengan tahu kita? Kita tahu itu, kita tahu ini, kita tahu banyak benda. Jangan sampai tahu kita ini mengheret kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu banyak benda, tuan-tuan, dalam hidup ni. Itu tahu, ini tahu, itu tahu, ini tahu. Tuan-tuan, sebenarnya kita ni dah jauh salah. Pada manusia kita tak salah, pada Allah kita salah. Saya selalu tanya diri saya, sampai sekarang kita semayang pun kita tak boleh ingat Allah. Mana kita gagal. Kita gagal. Kan kita baca hadis, Jibril tanya dengan Nabi, apa Islam? Nabi cakap Islam tu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni.
Jibril tanya lagi, apa iman? Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jibril tanya lagi, apa ihsan? Nabi jawab macam ni, kau buat ibadat, kau rasa kau bersama Allah. Kenapa kita tak boleh dapat ihsan? Sebab Islam kita tak betul. Kenapa kita tak boleh dapat ihsan? Sebab iman kita tak betul. Kenapa pula Islam saya tak betul? Saya sembahyang, Ustaz. Betul. Tuan-tuan, saya sembahyang, tuan-tuan sembahyang. Tapi sembahyang kita jadi apa? Saya dah sembahyang 55 tahun, tuan-tuan. Saya dah zakat, akhir balik, dah 40 tahun lah, tolak 15 tahun. Tapi saya dapat apa? Saya ada apa? Mulut saya tak boleh jadi baik. Dalam semayang, kalau kita kata tengok orang semayang, pandang sana, pandang sini, kamu semayang apa tu? Tapi kenapa luar semayang, mata kita tak boleh jaga? Dalam semayang nak cakap benda lain, kita takut batal semayang. Kenapa luar semayang? Kita tak boleh patuh dengan perintah Allah. Kita cakap benda yang Allah tak suka, kita cakap benda yang Allah larang. Semayang kita jadi apa? Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Fatih. Orang yang taat kepada Allah, sujud kepada Allah, keluar daripadanya cahaya daripada wajah-wajah mereka. Akhlak yang baik. Orang ni makin tawaduk dengan Allah. Tuan-tuan, kita dah buat 55 tahun, 60 tahun, tak ada apa. Kita puasa, bulan puasa tahan nafsu, tahan nafsu. Kenapa lepas puasa kita ikut nafsu? Tuan-tuan, benda ni kan Nabi minta lindung dalam doa. Ya Allah, aku minta lindung, satu, daripada ilmu yang tidak manfaat. Apa ilmu tak manfaat? Kita mengaji tak boleh jadi baik, jahat lagi, buat maksiat lagi. Mengaji, tak boleh berhenti jahat lagi, tak boleh berhenti sombong lagi. Mengaji, kita tak boleh buang kedekut lagi. Mengaji, tak boleh maafkan orang lagi. Mengaji, tak boleh kita sayangkan umat Islam lagi. Mengaji, kita tak boleh keluar dari neraka Allah. Nabi minta lindung min ilmin la yanfa. Ya Allah, jangan ilmu aku ni tak manfaat. Nabi minta lindung yang kedua. Nabi kata apa? Min qalbil la yakhsha. Hati yang tak pernah khusyuk. Kita dengan Allah ni bosan, tuan-tuan. Kita kalau dengan Allah bosan, dengan Quran bosan, dengan zikir bosan. Tapi cari duit sampai sekarang tak pernah bosan.
Tuan-tuan, kalau dalam hidup ni kita dengan Allah berbosan, kita tak nak dengan Allah lama-lama, tak boleh baca Quran lama-lama, tak boleh sembahyang lama-lama, tak boleh zikir lama-lama, boleh ke kita duduk di sana dalam keadaan baik? Hati kita ni tak khusyuk pun, tak suka pun dengan Allah. Hati kita ni tak suka pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik, saya muhasabah diri saya, tuan-tuan muhasabahlah diri tuan-tuan. Kalau sampai sekarang kita masih bosan dengan Allah, agama ini akan hilang. Tuan-tuan tak tengok ke bagaimana bersungguhnya orang kafir untuk hilangkan Islam di bumi kita? Saya mampu buat apa? Tuan-tuan mampu buat apa? Agama mula dihalang. Masjid mula hendak dikosongkan. Saya mampu buat apa? Tuan-tuan mampu buat apa? Itu yang saya katakan. Saat bumi kita agama mula diinjak, kita tak mampu buat apa-apa. Tetapi sahabat kita yang berada di Palestin, mereka mempertahankan Al-Aqsa. Mereka gugur seorang demi seorang menjadi syahid pada sisi Allah. Mereka sedang tersenyum untuk masuk jannah Allah. Kita masih di sini. Kita akui dah tuan-tuan, yang keenam, sungguh-sungguhlah Nabi sungguh bagi makan orang. Maksudnya Nabi sungguh kat kita, khairukum man atma'at ta'am. Hadis riwayat Ahmad. Nabi suruh kita jangan sayangkan harta kita. Nabi suruh ingat orang lain. Belajarlah tuan-tuan untuk sayangkan Allah. Duit yang ada pada kita ni Allah bagi. Kenapa aku bagi engkau? Bukan suruh engkau suka dengan dunia ni. Aku bagi engkau supaya engkau boleh buat baik dan jadi orang baik. Tuan-tuan, berusahalah kita. Kemudian yang ketujuh, Nabi kata kita sungguh-sungguh tuan-tuan dalam hal ni. Siapa-siapa yang panjang umurnya, baik amalannya. Sungguh-sungguh tuan-tuan, bagi kita yang dah melebihi umur 40 ni, kita patah baliklah. Hadis ni riwayat Tirmizi. Nabi kata, sebaik-baik orang, panjang umurnya, baik amalannya. Supaya kita ini tak pergi jauh. Usaha untuk baikkan diri kita masing-masing.
Saya pun macam tu tuan-tuan. Kadang saya menung, saya tengok diri saya. Selalu tanya diri saya dah jadi baik belum? Saya tengok diri saya. Mulut saya dah baik belum? Telinga saya dah baik belum? Mata saya dah baik belum? Saya tengok diri saya. Tuan-tuan, saya ikhlas lah cakap kan tuan-tuan. Kadang saya tengok isi saya bercakap dalam hati saya, ya Allah, aku ni dah jadi suami baik belum? Saya tengok muka anak-anak saya satu-satu tuan-tuan. Ya Allah, aku ni dah jadi ayah yang baik belum? Saya tengok muka adik-beradik saya. Dalam hati saya bercakap, ya Allah, aku dah jadi abang yang baik belum? Sebab apa tuan-tuan? Syafaat ni selain syafaat Rasulullah, ada syafaat orang Islam. Isteri kita akan jadi saksi besok, ya Allah, suami aku ni baik, ya Allah. Suami aku ni lah yang pimpin aku untuk kenal kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Anak-anak kita akan beritahu di hadapan Allah, ya Allah, ayah aku ni lah yang tunjukkan aku kenal kepada Engkau dan kenal pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menantu kita semua akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, ayah mentua aku ni lah yang pimpin aku. Tuan-tuan tak mahu ke? Sebab kita bukan orang senang. Kita ni orang susah. Tak tahulah kalau kita rasa kita ada syurga. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, yang terakhir, apa kata ulama, bersungguh-sungguhlah jadi orang yang bermanfaat pada manusia. Umur yang Allah bagi dekat kita ni tuan-tuan, mulai hari ini kita usahalah jadi orang yang boleh buat manfaat dengan orang lain. Tuan-tuan, antara hadis kiamat ni, Nabi kata ada 6 tanda kan. Satu, Nabi kata kewafatan aku. Nabi cakap, wafatnya Nabi. Yang kedua, Nabi kata meriahnya Al-Aqsa. Orang Islam dapat balik. Antara yang Nabi kata kemusnahan Madinah. Tuan-tuan, kalau saya salah tolong betulkan. Saya dah nak berhenti dah. Kalau dulu di bumi Nabi, tuan-tuan tak jumpa orang perempuan yang buka aurat. Sekarang tuan-tuan boleh nampak orang perempuan yang membuka aurat di tepi-tepi masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan akan lihat dengan mata kepala tuan-tuan sendiri. Kita belum sampai ke musnahan Madinah. Tapi bunga-bunga kemusnahan bumi Madinah itu telah kita lihat. Saya nak cakap macam ni tuan-tuan. Jikalah Nabi hidup, dan Nabi melihat kemusnahan itu, tuan-tuan rasa Nabi sedih tak? Ketika Nabi melihat bumi Madinah yang pernah makmur musnah sedikit demi sedikit. Tuan-tuan agak-agak
Menitis tak air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, kita kata kita sayang Rasulullah. Saya sayang Nabi. Dan tuan-tuan kata tuan-tuan sayang Nabi. Saat saya dan tuan-tuan melihat perkara itu, apakah tuan-tuan dapat merasakan kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kita tidak boleh menahan takdir Allah, kerana zaman itu akan berlaku. Tidak siapa boleh menahan akan takdir Allah Rabbul Izzah. Tapi zaman itu saya dan tuan-tuan akan lalui jika umur kita panjang. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah jaga saya, tuan-tuan dan kita sekeluarga untuk menjadi orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang musnah pada zaman mutakhirin. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ghuraba yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang masih mempertahankan iman dan Islam, orang yang tidak dicabut iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Pada akhirnya saya ingin mewawarkan tentang perkembangan Madrasah Darul Atiq Da'wah Center di Kampung Gemuruh. Untuk pengetahuan semua jamaah, alhamdulillah fasa pertama kami nak siapkan surau itu dah hampir siap. Cuma malam ini saya ingin mohon jasa baik semua jamaah di Pengadang Baru, tolong wawarkan, tolong sampaikan dengan kawan-kawan anak-anak. Kami di madrasah nak selesaikan surau itu dalam masa sebulan lebih lagi, dan kita memerlukan lebih kurang dalam RM200,000 lagi untuk selesaikan semua perkara tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan tuan-tuan sampaikan sebagai tanda kita sayang kita pada agama Allah Subhanahu wa taala, sayang kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah bercakap dengan tuan-tuan, saya buat benda ni bukan untuk saya pun. Saya buat benda ni untuk ummah. Pada saya tak ada apa-apa pun. Saya buat untuk amal jariah saya selepas saya mati. Kita tak lama pun. Tuan-tuan, baru-baru ni saya ada buat perhimpunan di madrasah. Saya dah lama tuan-tuan tak berhimpun dengan kawan-kawan. Kami buat satu majlis haul, iaitu haul Tariqah Ahmadiyah Negeri Sembilan. Berpuluh tahun tuan-tuan kami sama-sama. Jadi malam tu saya bercakap dengan orang yang tua daripada saya. Saya cakap, sayunya hati saya malam ni, saya kata, suara-suara yang pernah berzikir dengan kita semua dah tak ada. Saya cakap dengan orang lama tuan-tuan, tinggal kita ni lah, saya kata. Yang sakit-sakit ni Allah panjangkan lagi umur kita. Yang sihat-sihat banyak Allah ambil seorang-seorang tuan-tuan. Mati muda tuan-tuan, jantung, aksiden. Kami yang tak apa sihat ni tuan-tuan, Allah masih tak matikan lagi. Saya cakap dengan kawan-kawan yang tak apa sihat, dia kata kita ni dosa banyak. Allah bagi masa lagi untuk kita kifarahkan dosa-dosa kita. Kata Allah bagi kita panjang umur. Bukan kita amal banyak, sebab salah kita masa kita muda dulu kita tak habis bayar lagi.
Allah bagi lagi kesempatan untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sedar. Jadi tuan-tuan tolong doakan madrasah kita, mudah-mudahan kami dapat selesaikan dalam masa sebulan lebih ini untuk kita guna pakai. InsyaAllah selepas ni kita akan mulakan fasa kedua untuk kita siapkan asrama. Yang asrama kita dah mula kita selesaikan tapak dan insya-Allah akan naik tiang-tiangnya. Dan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih khusus kepada seluruh pegawai tadbir Masjid Pengadang Baru kerana sering memberi saya ruang untuk bersama dengan tuan-tuan di masjid ini. Walaupun saya bukan orang pandai, saya bukan tahu, saya bukan orang alim, tapi tuan-tuan masih lagi memberi ruang kepada saya yang bodoh ni. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah. Kami mohon ampun dan kami mohon maaf atas kesilapan kami dan kesalahan kami dan kelemahan kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah pimpin kami dan keluarga kami ke jalan-Mu yang lurus, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah bimbing kami terus, Ya Allah, sehingga akhir hayat kami kepada agama-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami lalai, tolong ingatkan kami, Ya Allah. Jika kami tersasar jauh dan kami sesat, tolonglah beri kami hidayat dan taufik agar kami kembali semula kepada jalan agama-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami dengan rasa hinanya. Kami mohon ampun, Ya Allah, saat agama-Mu diinjak, saat agama-Mu dihina, saat kalimat-Mu, Ya Allah, dihina dan diinjak. Kami tak mampu buat apa-apa, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, beri kami kekuatan, Ya Allah, agar syiar-Mu terus tertegak di bumi ini, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, beri kekuatan atas kami melalui segala fitnah ini dan mihnah ini, Ya Allah. Kami tak kuat, Ya Arhamar Rahimin. Kami tak kuat untuk menghadapinya, Ya Arhamar Rahimin. Beri kami kekuatan, Ya Allah, untuk melalui akan mihnah ini, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma بدد شملهم وفرق جمعهم وفرق جمعهم وفرق جمعهم وسدد كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم يا الله اهزمهم يا الله اهزمهم يا الله وانصرنا عليهم وانصرنا عليهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.